Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhat tullab? Arju kullukum bisihhati wal afiyati. Pada minggu ini kita akan terus lagi belajar tajuk yang pertama. Dan untuk perhatian pelajar-pelajar sekalian, tajuk bahasa Arab untuk tahun 5 pada tahun ini adalah tajuk yang baru, iaitu semakan yang baru, dan kita akan belajar 4 tajuk. Tajuk yang pertama fil matbakhi, tajuk yang kedua ma'aladzat ta'am, tajuk yang ketiga hayya nashtarik fil ansyitah alla safiyah, tajuk yang keempat rifqan bil hayawanat. Seterusnya kita lihat tajuk yang pertama pada muka surat yang pertama. Pada muka surat pertama tajuk dia adalah fil matbakhi. Kita lihat kembali tajuk kita pada muka surat yang pertama, yang mana mungkin kamu dah perhatikan tajuk ni ataupun gambar ini pada minggu-minggu yang lepas. Di sini apa yang perlu kamu buat adalah ulahizu wa ata'arrafu. Maksudnya kamu perlu perhatikan ataupun kamu perlu kenal pasti dan kamu perlu tahu apa yang telah kamu perhatikan. Kamu perlu teka ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa. Jadi semua ni adalah gambar-gambar yang terdapat di dapur rumah kita semualah. Jadi dalam gambar ni kamu akan nampak ada ketuha, ada kuali, ada pisau, cerek dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat muka surat kita seterusnya, muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua, di sini arahannya adalah astami'u wa uraddidu. Maksudnya kamu perlu dengar dan kamu perlu ulang. Perkataan yang pertama kamu dengar apa yang Ustaz sebut dan kamu dengar dan kamu ulang di rumah kamu masing-masing. Thallajatun, thallajatun, thallajatun. Sikinun, sikinun, sikinun. Samakatun, samakatun, samakatun. Sahnun, sahnun, sahnun. Jadi kamu perhatikan perkataan-perkataan yang Ustaz sebut tadi adalah perkataan-perkataan yang ada perbezaan dari segi sebutan huruf tha, huruf sin, huruf sad. Huruf tha makhrajnya adalah lidah mesti keluar sedikit daripada gigi kamu. Huruf sin dan huruf sad makhrajnya adalah lidah kamu berada di bawah ataupun di belakang gigi bawah kamu, gigi depan yang sebelah bawah. Jadi makhrajnya berada di tempat tu. Jadi perbezaan sin dengan sad adalah dari segi tebal, Sad lebih tebal daripada sebutan huruf sin. Makhraj keduanya adalah seakan sama. Huruf sin, contoh sin, sin, sin. Sad, sad, sad. Okey. Seterusnya kamu perlu ulang, kamu perlu praktikkan biar jadi sebutan kamu lebih tepat. Okey, seterusnya kita tengok arahan seterusnya adalah astami'u wa umayyizu. Astami'u wa umayyizu maksudnya kamu dengar dan kamu bezakan. Kamu dengar tanpa melihat buku, cuba kamu bezakan sebutan apa yang telah disebut. Contoh salasatun, sullamun, sa'atun, salatun. Jadi perkataan yang pertama
Apa yang perlu kamu tentukan adalah perkataan huruf dia adalah huruf tha. Perkataan yang kedua huruf sin. Perkataan yang ketiga huruf sin. Perkataan yang keempat adalah huruf sod. Jadi kamu perlu dengar betul-betul dan kamu bezakan. Seterusnya kita tengok muka surat kita yang seterusnya adalah muka surat yang ketiga, iaitu arahannya adalah aktubu wa aqra'u. Aktubu kamu kena tulis, wa aqra'u dan kamu perlu baca. Kamu perlu tulis perkataan-perkataan, maksudnya latihan untuk kamu supaya kamu cuba praktikkan huruf-huruf yang terpisah. Huruf-huruf yang terpisah kamu perlu sambung. Itu maksud dia, kamu perlu tulis. Lepas kamu sambung, kamu baca. Contoh perkataan sim, lam, lam alif, jim, ta. Jadi sambungnya adalah jadi salajatun. Kenapa ada lam mati dan lam alif? Apabila kita sambung, dia akan jadi huruf tu ada sabdu. Ada sabdu di atas huruf lam. Disebabkan ada dua lam, jadi apabila kita sambung, dia akan jadi huruf tu ada sabdu. Okey. Begitu juga huruf kaf. Ada dua kaf. Apabila kita sambung, kaf yang pertama kita tak letakkan pada, apabila kita sambung tak akan jadi dua kaf. Jadi dia jadi huruf tu jadi huruf sabdu di atas huruf kaf. Okey. Itu cara kaedah kita nak sambung. Okey, seterusnya kita lihat perkataan kita seterusnya adalah buzatun, misbahun, halibun, kubun, na'lun, inabun, sohnun, furnun. Okey. Kamu perlu baca semua perkataan yang terdapat dalam muka surat ni. Seterusnya kita tengok arahan seterusnya adalah ukawwinu wa aqra. Dia suruh kamu sempurnakan dan kamu baca. Maksudnya dia telah huruf ni terpisah. Jadi cuba kamu sempurnakan, kamu sambungkan. Yang ni jadi perkataannya adalah apabila kita sambung jadi inabun, ibnun, bintun, labanun. Begitulah seterusnya. Okey, seterusnya tengok muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat. Arahannya adalah astami'u wa uraddidu. Astami'u wa uraddidu. Maksudnya kamu perlu dengar dan perlu kamu ulang. Okey. Dengar perkataan berdasarkan gambar yang ada dalam buku ni, dalam muka surat ini. Okey, gambar yang pertama apa ni? Perkataan yang pertama apa dia? Apa kamu dapat lihat perkataan yang pertama tu? Perkataan pertama adalah mighrafatun. Mighrafatun. Perkataan yang kedua miqlatun. 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 Perkataan yang ketiga sikinun. 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 Perkataan yang keempat qidrun. 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 Maksud perkataan yang pertama, yang ni adalah apa dia? Yang ni senduk. Yang ni kuali. Yang ni pisau. Yang ni periuk. Okey. Seterusnya kita lihat di sini dia terdapat sedikit tajuk yang berulang, maksudnya
mungkin kamu dah belajar pada apa ni, kamu dah ketahui sebelum ni, ataupun kamu dah belajar pada tahun-tahun sebelum ni, iaitu berkaitan dengan hadza dengan hazihi. Apa perbezaan di antara hadza dengan hazihi? Maksud sama tapi dia beza, dia ada perbezaan. Dengan bahasa yang mudah untuk kamu faham, sekiranya ada perkataan hadza di depan, maka isimnya ataupun perkataan selepas huruf hadza mesti ada ta marbutah. Okey, contoh kita lihat. Bukan ta marbutah. Selepas perkataan hadza, kalimah yang selepas dia mesti tiada ta marbutah. Tiada ta marbutah. Contoh perkataan yang tiada ta marbutah, apa dia? Contoh perkataan sikinun, nun. Belakang dia huruf nun, tak ada ta marbutah. Jadi haza sikinun. Ataupun perkataan lagi apa dia? Qidrun. Tiada ta marbutah juga. Contoh yang dia bagi. Ataupun perkataan seterusnya, apa dia yang dibagi? Apa yang dia bagi? Di sini dua perkataan, dua contoh yang telah dia berikan kepada kita untuk kita lihat, kita perhatikan. Okey, seterusnya perkataan untuk hazihi. Perkataan untuk hazihi. Hazihi mestilah perkataannya mesti ada huruf ta marbutah. Kalimah yang selepas hazihi mesti ada ta marbutah. Yang ni kamu telah ketahui pada tajuk-tajuk kita yang sebelum ni, pada pelajaran kita yang lepas lah. Okey. Contoh yang dia bagi yang di sini yang kita dapat lihat, senduk. Okey, contoh senduk. Yang kamu dapat lihat di sini. Di sini kamu akan dapat lihat ini senduk mirrafatun, ada ta marbutah. Ada ta marbutah ataupun perkataan miqlatun. Okey, dia ada ta marbutah. Okey, di situ kamu dapat bezakan. Kalau ada ta marbutah, maka perkataannya adalah isim isyarat. Dia panggil isim isyarat. Yang ni dia panggil isim isyarat lah. Isim isyarat. Jadi perkataan yang sebelum dia mestilah hazihi, dan perkataannya dan selepas huruf hazihi itu mestilah ada huruf perkataan yang ada huruf ta marbutah. Kalau perkataan hadza, dia mesti huruf selepasnya tiada ta marbutah. Contoh dia yang inilah yang Ustaz bulatkan. Okey. Tengok pada muka surat kita seterusnya. Muka surat kita seterusnya. Okey, muka surat yang kelima. Pada muka surat yang kelima, sambungan daripada muka surat yang keempat. Iaitu dia bagi lagi perkataan yang perlu kamu sebut, kamu perhatikan berdasarkan gambar. Contoh yang dia bagi adalah pada gambar ni, ni. Apa dia? Salla jatun. Maksudnya peti ais. Peti ais ada ta marbutah. Isim isyarat dia mestilah sebelum dia adalah hazihi. Ataupun perkataan seterusnya adalah furnun. Furnun ni ketuha lah. Ketuha. Furnun. Tiada ta marbutah. Perkataan sebelumnya mestilah haza. Seterusnya ibriqun. Ibriqun cerek. Perkataan sebelumnya mestilah haza. Seterusnya
mauqidun. Mauqidun maksudnya dapur. Tiada begitu juga mauqidun tiada ta marbutah. Maksudnya sebelumnya kamu perlu isim isyaratnya adalah hadza. Okey. Untuk kali ini kita belajar sehingga muka surat yang kelima. Yang kelima yang perlu kamu praktikkan lah. Kamu cuba ulang video yang Ustaz bagi ni supaya kamu lebih memahami apa yang kita akan belajar, apa yang telah kita belajar pada minggu ni. Ustaz akan ajar kamu melalui pembelajaran kita tengok daripada satu muka surat kepada satu muka surat seterusnya. Okey, untuk minggu seterusnya kita akan sambung pada muka surat yang akan datang lah. Okey, dan Ustaz akan bagi kamu latihan yang berkaitan dengan tajuk kita pada minggu ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.